Law of Banking, Law of Divide and Conquer. Saya bentangkan satu hujah asas yang jarang difahami, tetapi sebenarnya menjadi struktur kepada keseluruhan sistem moden. Hujah ini bermula dengan satu prinsip yang sangat jelas, aliran. Semua sistem dalam kehidupan bergantung kepada aliran. Tanpa aliran, tiada pergerakan, tiada fungsi, dan tiada kehidupan. Ini bukan teori, tetapi realiti asas yang boleh diperhatikan dalam alam dan dalam sistem manusia. Jika kita melihat kepada alam, air sentiasa mengalir, tetapi tidak bebas. Ia tidak bergerak secara rawak. Arah dan bentuk aliran ditentukan oleh tebing sungai. Riverbank tidak mencipta air, tetapi mengawal arah pergerakan. Di sinilah prinsip utama muncul. Kawalan tidak memerlukan penciptaan, tetapi hanya kawalan terhadap aliran. Inilah asas kepada apa yang saya sebut sebagai Law of Riverbanks. Dalam bentuk moden, Law of Riverbanks ini diterjemahkan sebagai Law of Banking. Namun hakikatnya, ia bukan sekadar sistem keuangan, tetapi struktur kawalan global. Ia berfungsi sebagai Law of Divide and Conquer. Dengan mengawal aliran, manusia tidak perlu dikawal secara langsung. Mereka dipecahkan melalui akses kepada flow. Ada yang mempunyai akses, ada yang tidak. Dari situ, lahir kebergantungan. Dan dari kebergantungan, lahir kawalan yang berpanjangan dan berlapis. Dalam sistem moden, aliran ini muncul dalam bentuk currency, cash flow, liquidity, dan capital flow. Semua ini menjadi asas kepada ekonomi. Tiada sistem tanpa flow. Tetapi, flow ini tidak bebas. Ia dikawal oleh bank, dan khususnya central bank, yang menentukan arah, jumlah, dan akses kepada aliran. Maka prinsip kedua menjadi jelas. Siapa mengawal flow, dia mengawal sistem, dan siapa mengawal sistem akan mengawal realiti kehidupan manusia. Namun sistem ini tidak berhenti pada kawalan sahaja. Visi sebenar adalah pemilikan. Pada asalnya, pemilikan seluruh bumi adalah milik Allah. Tetapi melalui struktur ini, pemilikan itu dialihkan secara sistematik kepada struktur manusia yang dalam naratif ini dikaitkan dengan keturunan iblis. Sebagaimana dalam 18 ayat 50-51, apabila manusia mengambil selain Allah sebagai pelindung dan pengatur kehidupan mereka. Ini adalah pemindahan kuasa yang berlaku secara perlahan, tetapi menyeluruh, sehingga manusia tidak lagi sadar siapa pemilik sebenar kehidupan mereka. Proses ini berlaku melalui mekanisme yang sangat terancang, yaitu false flags, problem, reaction, solution. Masalah dicipta untuk mencetuskan ketakutan, reaksi dikawal untuk membentuk persepsi, dan solusi diperkenalkan untuk menguatkan sistem. Dalam kerangka ini, 3 komponen utama mengawal aliran. Karun sebagai simbol kawalan money, Haman sebagai simbol kawalan media, dan Firaun sebagai simbol kawalan kuasa serta ketenteraan. Ketiga-tiga ini membentuk satu sistem kawalan yang lengkap dan berfungsi serentak. Kawalan ini diperkuat melalui lapisan-lapisan. Financial control mengikat manusia melalui debt dan credit, sehingga mereka menjadi debt slaves dalam sistem riba yang parasit. Legal control mengikat melalui contract dan obligation yang tidak boleh dielakkan. Structural control mengawal keseluruhan sistem melalui governance dan hierarki. Flow control mechanism pula mengawal setiap pergerakan melalui authorization, verification, clearing, dan settlement yang berlaku secara berterusan dan sistematik tanpa henti. Manusia dimasukkan ke dalam sistem sebagai entity melalui legal person, identity, dan account. Tanpa identity ini, tiada akses kepada flow. Ini bermaksud kehidupan itu sendiri bergantung kepada penerimaan dalam sistem. Semua interaksi diterjemahkan sebagai transaksi,
direkod dalam ledger, dan dikawal melalui sistem pembayaran. Ini menjadikan setiap tindakan manusia boleh dipantau, dianalisis, dan dikawal tanpa perlu pengawasan fizikal secara langsung. Pada tahap akhir, sistem ini berkembang ke arah transhumanism, dan apa yang boleh difahami sebagai barcode of life, di mana bukan sahaja aliran ekonomi dikawal, tetapi identiti, tubuh, dan kewujudan manusia itu sendiri menjadi sebahagian daripada sistem. Ini menandakan fasa akhir kawalan, di mana manusia tidak lagi hanya dikawal, tetapi diserap sepenuhnya ke dalam sistem yang mengawal mereka. Akhirnya, manusia menjadi dependent kerana bergantung kepada flow untuk hidup. Manusia menjadi controlled kerana akses kepada flow dikawal. Manusia menjadi tracked kerana semua aktiviti direkod dan dianalisis. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil langsung daripada Law of Riverbanks yang berfungsi sebagai Law of Divide and Conquer untuk mengalihkan pemilikan daripada Allah kepada struktur sistem manusia. Kesimpulan, saya jelas. Riverbank mengawal aliran. Aliran menjadi asas sistem. Kawalan berlaku melalui aliran. Sistem ini dibina untuk menguasai manusia melalui kebergantungan, pemisahan, dan kawalan akses yang berterusan. Maka, formula ini bukan sekadar teori, tetapi realiti yang sedang berlaku. Control the flow, control the system, control the human, dan akhirnya menguasai pemilikan serta kehidupan manusia sepenuhnya tanpa mereka sedar. Akhirnya, manusia tidak boleh terus berada dalam kawalan sistem ini tanpa kesedaran. Sistem yang dibina atas Law of Riverbanks sebagai Law of Divide and Conquer ini telah menjadikan manusia sebahagian daripada struktur yang menindas, mengikat mereka sebagai hamba kepada flow, debt, dan kawalan yang berterusan. Ini adalah bentuk kawalan dajjalik yang halus, tetapi menyeluruh. Jalan keluar bukan sekadar penolakan, tetapi kembali kepada sistem yang berasaskan amanah dan kebenaran. Manusia perlu keluar daripada kawalan ini dengan bertaubat secara sistemik, kembali kepada sistem Adam yang berasaskan Law of Trust sebagaimana yang dibentangkan, dan membuka jalan kepada pemulihan pemilikan kepada Allah. Inilah asas kepada sistem taubat yang sebenar, dan ia memerlukan tindakan kolektif melalui platform seperti www.khilafah.org sebagai ruang untuk kembali kepada struktur yang benar dan membebaskan manusia daripada kawalan sistem palsu.